Nabi kata, kalaulah nak ditimbang pahala hang dengan pahala 4 kalimat yang aku akan baca ni, 4 kalimat yang aku akan baca ni lagi berat, lagi besar, lagi hebat ganjaran daripada hang duduk, daripada sebelum aku pergi tadi sampailah aku balik hang hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Sebelum saya panjangkan pertemuan kita pada pagi ini, saya nak merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak masjid kerana pada baru-baru ini masjid ada membantu para asatizah. Oleh kerana sebahagian besar para asatizah yang lama tak boleh hadir kuliah, tak boleh bersama-sama dengan tuan-tuan, pihak masjid ambil satu inisiatif yang cukup baik bantu para asatizah. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pegawai masjid, tuan imam dan seluruh warga masjid yang membantu kami para asatizah. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita diberi ruang dan peluang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan saya pasti daripada kalangan kita sangat merindui majlis ilmu. Walaupun ada sebahagian besar daripada kita yang sudah menjadi kebiasaan barangkali ikut kuliah ni ada yang secara online. Habis saja subuh tiap-tiap pagi ada ikut ustaz ni, ikut ustaz ni, ikut asatizah ni, ikut asatizah ni dan sebagainya. Apapun tuan-tuan, kita sama-sama ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyakkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sungguh-sungguh. Dengan rahmat dan limpah kurnia, Allah masih lagi beri ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita hadir dalam rumah Allah. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab, ayat yang selalu kita dengar, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah taala berfirman pada ayat 41,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, sebutlah nama Allah, zikran katsira, dengan sebutan ingat yang cukup banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah kepadanya bukrah, pada waktu pagi dan waktu petang. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pada pagi ini, sebagai pertemuan permulaan kita pada pagi ini, saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu amalan, yang mana amalan ini ada sebahagian kita pernah dengar, ada sebahagian kita yang dah buat dah, dan kemungkinan ada sebahagian besar daripada kita yang mungkin tak buat lagi ataupun dah lupa. Yang mana ganjaran yang Allah beri, yang Nabi sebut berdasarkan hadis Nabi yang akan kita baca ini, cukup besar bagi orang yang menyebutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Juwairiyah binti Al-Harith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indaha bukrah hina shalla as-subh wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah faqala ma zilti ala hal alladhi fartaqtu alaiha qalat na'am qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'dika arba'a kalimat 3 marrat law wuzinat bima qulti munzul yawm lawazanatkunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi subhanallah wa bihamdihi wa zinata arshihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa midada kalimatihi. Hadis atau kama qala alaihi wassalatu wassalam, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan daripada isteri Nabi Ummul Mukminin Juwairiyah bin Al-Harith. Kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indaha bukrah hina salat subuh. Kata dia kata satu hari ketika Nabi nak keluar pergi sembahyang subuh. Dia cerita lebih kurang macam kita. Kata Juwairiyah, dia kata satu hari Nabi nak keluar pergi sembahyang subuh. Wa hiya fi masjidiha. Ketika itu dia sedang berada di masjid dia. Ini bahasa hadis. Masjid ni maksud dia apa? Di tempat sujud dia. Juwairiyah isteri Nabi, masa Nabi nak keluar, masa tu dia duduk di tempat sujud dia. Sebelum subuh lagi Juwairiyah dah bangkit dah, dia duduk di tempat sujud dia, dia sembahyang. Nabi nak keluar, Nabi terembak dengan dia, Nabi berjumpa dengan dia di depan pintu, duduk di situ. Wahia fi masjidiha, yang pada ketika itu Juwairiyah ni duduk di tempat sujud dia ataupun duduk di tempat sembahyang dia. Tuan, kita di rumah kita kan, bila kita hampak sejadah, ruang mana yang kita guna tu, situ kira masjid. Masjid ni bukan masjid macam kita ni. Masjid ni maksudnya tempat sujud. Tempat sujud. Musalla masjid tu tempat sujud. Di situ tempat Juwairiyah. Bila Nabi nak keluar, Nabi berjumpa dengan Juwairiyah yang dalam keadaan duduk di tempat sujud dia. Thumma raja'a ba'da an adha. Dia sambung lagi. Dia sebut dan dia kata, Nabi SAW bila Nabi pergi masjid, Nabi balik mai pada waktu duha.
Bila Nabi balik mai, isteri Nabi Juwairiyah ni masih lagi duduk di tempat yang sama macam mana yang Nabi keluarkan. Lagu mana Nabi tinggal dia, lagu itulah Nabi patah balik, dia masih lagi duduk di sini. Dia tak ubah tempat. Tang tu Nabi pi, tang tu lah dia duduk. Daripada Nabi pi masjid sampai Nabi balik masjid, dia duduk tang. Faqala ma zilti ala halil lati faraqtuki alaiha. Nabi SAW sebut, Nabi kata, wahai Juwairiyah, kamu masih duduk di sini lagi ke? Nabi tanya dia. Nabi tanya Juwairiyah, hang masih duduk tang ni lagi ke? Aku keluar tadi pun hang duduk tang ni, aku balik main tadi pun hang masih duduk tang ni lagi ke? Maka bila Juwairiyah ditanya macam tu, Nabi SAW jawab. Kata Juwairiyah, qalat na'am, ya, saya masih lagi duduk di sini. Qala Nabi SAW, bila Nabi dengar Juwairiyah jawab macam tu, Nabi kata, laqad qultu ba'dika arba'a kalimat salasa marat law wuzinat bima qulti munzul yawm lawazanathunna. Nabi SAW kata kat dia, aku keluar tadi hang masih lagi duduk di sini, aku balik pun hang masih lagi duduk di sini. Apa yang hang kata, apa yang hang baca, apa yang hang ucap, apa yang hang sebut, apa yang hang buat sepanjang aku pi sampailah aku balik ni, Nabi kata, kalaulah nak ditimbang pahala hang dengan pahala 4 kalimat yang aku akan baca ni, 4 kalimat yang aku akan baca ni lagi berat, lagi besar, lagi hebat ganjaran daripada hang duduk, daripada sebelum aku pi tadi sampailah aku balik hang duduk. Maksud dia apa tuan-tuan? Nabi nak abang, kalau aku keluar ni hang duduk tang tu, aku patah balik main hang duduk tang tu, aku nak abangkan hang ni ada satu kalimat yang lagi hebat, yang lagi besar, yang kalau hang sebut ni Allah Subhanahu Wa Taala tulis ganjaran yang cukup besar pada hang. Tulis satu amalan pahala yang cukup besar pada hang. Tuan-tuan, menjadi kebiasaan Nabi SAW, Nabi bila masuk waktu subuh, Nabi akan semayang sunat subuh, ataupun kita sebut qabliyah subuh di rumah Nabi. Kemudian Nabi selesai qabliyah, Nabi akan pergi semayang di masjid. Kemudian Nabi akan duduk sampai pada waktu duha. Nabi akan duduk di masjid, tunggu di masjid sampai waktu duha. Dalam sebahagian hadis juga ada sebut, Nabi ni sementara lepas daripada subuh nak sampai waktu duha, Nabi akan duduk qurfusyah ataupun duduk muhtabi. Tuan-tuan, macam mana duduk qurfusyah ni? Duduk angkat lutut. Duduk angkat lutut, peluk lutut. Itu duduk muhtabi. Itu sunnah Nabi. Tapi orang kita panggil dia, itu duduk Cina kalah judi. Sedangkan itu duduk sunnah Nabi. Dan ada satu hadis yang Nabi SAW larang orang duduk macam tu ketika dengar khutbah. Waktu lain tak apa, tapi waktu dengar khutbah tak boleh. Kalau tuan-tuan yang try buat, sedap kan? Siapa yang pernah pergi negara Arab, kalau perasan, memang menjadi kebiasaan budak-budak ni, kawan-kawan anak-anak Arab kita ni, memang duduk macam tu. Bukan setakat duduk pegang tangan, ada yang sampai tangan dia tu dia nak guna menulis, dia tak boleh nak peluk. Dia ambil serban dia ikat. Dia ikat. Kalau tolak memang terbalik, tapi duduk tu sedap. Tuan-tuan, tak saya try tengok lah, pegang kepala duduk. Cuma kita tak biasa, kita rasa dia macam tambah pula orang Melayu kita kata duduk macam duduk Cina kalau judi, pakai tak duduk dah. Sedangkan itu duduk sunnah Nabi, peluk.
peluk lutut, duduk peluk lutut. Itu menjadi kebiasaan Nabi. Bahkan dalam satu hadis Nabi diriwayatkan daripada seorang sahabat, dia kata apa? Aku tidak pernah melihat orang yang sekhusyuk Nabi SAW yang duduk dalam keadaan khusyuk, duduk dalam keadaan peluk tu. Nabi dalam keadaan yang cukup khusyuk duduk macam tu. Tuan, boleh jadi kita nak kena buat main balik budaya. Dan kita jangan maaf kalau kita hantar mengaji ataupun ada orang hantar mengaji, dia tak tahu mengaji kat dia. Kita hantar, kita puasa sedap, kita buat. Itu sunnah Nabi. Lepas subuh, kami dengar kuliah dulu. Esok semua pakai kuliah. Ustaz, main kuliah subuh, merasa kuliah tahu buat semua. Ini sunnah Nabi. Bila masuk saja waktu duha, Nabi sembahyang duha, lepas tu Nabi balik. Bila Nabi balik kedua, Nabi tengok Juwairiyah duduk macam tu. Kemudian Nabi sebut kepada Juwairiyah, ada 4 kalimat aku nak hafalkan, yang mana 4 kalimat ini cukup besar nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata faqala subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi. Maksud dia apa tuan-tuan? Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, wa bihamdihi, segala puji-pujian bagi dia. Adada khalqi, sebanyak mana bilangan makhluk dia, sebanyak mana bilangan makhluk Allah. Maha suci Allah, kita puji Allah sebanyak mana makhluk yang ada di atas muka bumi. Tuan-tuan, kalau nak kira makhluk ni tak tahu. Kalau dalam tauhid dia sebut apa? Kullu ma siwa Allah. Semua yang kata makhluk ni semua benda illa Allah, kecuali Allah. Rumput, ayam, semua benda makhluk ni, sebanyak mana makhluk, sebanyak itulah puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Kemudian Nabi sambung, subhanallahi wa bihamdihi wa ridha nafsi. Maha suci Allah, sebanyak mana redha Allah terhadap diri Allah sendiri, banyak itulah maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Kita puji Allah sebanyak mana Allah redha kepada diri Allah sendiri, kepada diri dia sendiri, sebanyak itulah kita redha ataupun kita puji, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sambung, subhanallahi wa bihamdihi wa zinata arsy. Segala puji maha suci Allah dan puji-pujian bagi dia seberat mana timbangan arasy. Ni arasy Allah yang di sana duduk di tempat yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui, para malaikat mengetahui seberat mana timbangan dia. Sebanyak itulah maha suci Allah dan puji-pujian kepada Allah. Subhanallahi wa bihamdihi wa midada kalimatihi. Dan Nabi SAW sambung, Nabi kata puji-pujian maha suci Allah, puji kepada Allah, wa midada kalimatihi, sebanyak mana dakwah yang digunakan untuk menulis kalimat puji-pujian kepada Allah, sebanyak itulah. Dalam hadis yang lain diceritakan Nabi kata, kalaulah ditebang pokok di dalam dunia ni, diambil, dibuat, dijadikan pena, dijadikan pen, jadikan pensel, kemudian laut yang ada di atas muka bumi ini dijadikan dakwah untuk nak menulis puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya tak cukup. Pen tu pun tak cukup, dakwah tu pun tak cukup. Nak tulis, tak habis nak tulis puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebut 4 kalimat. Tuan-tuan, zikir yang kita baca ni, tuan-tuan biasa dengarlah. Bahkan ada yang sampai buat lagu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi adada khalqihi
وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته. Tuan, orang buat lagu nak bagi mudah hafal. Tuan, kita ni Allah nak buka pintu kebaikan. Macam-macam bentuk yang boleh kita buat, boleh kita laksanakan. Salah satu cara dengan cara yang mudah macam Nabi sebut, macam Nabi pesan kepada isteri Nabi, macam itulah sama-sama untuk kita buat. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Tuan-tuan, di musim yang kita sedang hadapi hari ini, dalam kita perasan tak perasan tuan-tuan, ada orang yang bila duduk dengan keluarga oleh kerana tak boleh pergi mana, ada yang dengan keluarga ni dia kuih rapih. Ada yang musim-musim lalu bukan dia kuih rapih, dia kuih lama, kuih je. Ada orang yang dia nak baik dengan keluarga dia, tetapi keluarga dia tolak dia, keluarga dia hina dia, keluarga dia caci dia. Tuan-tuan, peristiwa yang kita sebut ni berlaku di zaman Nabi SAW yang kita nak sebut hadis dia pada pagi. Hadis dia pendek aja, tapi cerita dia cukup menarik. Barangkali ada berlaku dalam kalangan masyarakat kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah anna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa usinu ilayhim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anna rajulan qala, dia kata satu hari ada satu orang lelaki, satu orang sahabat, dia menghadap Nabi, dia mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inna li qarabatan. Dia kata, ya Rasulullah, saya ada adik-beradik. Dia kata, ni dengar elok. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata saya ni ada adik-beradik. Asiluhu wa yaqta'uni. Saya ada adik-beradik yang sekian-sekian ramai, ada lelaki, ada perempuan, ada jauh, ada dekat, ada yang saya selalu jumpa, ada yang saya jarang-jarang jumpa. Dia kata asiluhum wa yaqta'uni. Dia kata malamnya adik-beradik saya ni saya nak buat baik dengan mereka. Wa yaqta'uni, tapi dia pernah putus hubungan dengan saya. Tuan-tuan, berlaku dah dalam masyarakat kita, berlaku. Ni, kawan ni dia mengadu dekat Nabi, dia kata saya ni nak pergi buat baik dengan adik-beradik, tapi adik-beradik tolak, dia pernah putus, dia tak mahu jumpa. Wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya. Saya buat baik dekat mereka, mereka balas jahat kepada saya. Saya nak buat baik dekat mereka, tapi mereka balas jahat dekat saya. Kata lelaki tadi, lelaki tadi mengadu dekat Nabi, dia sebut lagi. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Dia kata lagi, saya sabar, saya lemah lembut dengan mereka, tapi mereka kata saya ni bodoh. Ini bahasa hadis. Wa yajhaluna. Mereka kata hal ni macam orang tak hati.
Kami duk kata kat hang macam-macam, duk buat hang macam-macam, hang duk buat baik lagu tu lah, hang tak papi apa, hang duk buat baik lagu tu. Dia kata kat saya ni seolah-olah macam saya bodoh. Lelaki tu mai berjumpa dengan Nabi, dia cerita. Dia kata, Nabi, ya Rasulullah, saya ada adik-beradik sekian-sekian, saya dua pergi baik dengan mereka, saya dua pergi jumpa dengan mereka, saya tak mau putih hubungan dengan mereka, mereka pula nak putih dengan saya. Bukan takat tu, mereka hedik saya, mereka halau saya, mereka maki saya, mereka kata saya macam-macam. Dan tuan, kita pernah sebut dahulu, kalau orang lain yang tak ada hubungan dengan kita maki kita, kata dekat kita, itu kita bukan kita boleh terima, tapi taklah berat sangat. Tapi kalau yang kutu, yang kata tu adik-beradik kita, oh dia punya cedera, tuan-tuan, dia punya sakit dia tu kita tak tahu nak apa. Kalau yang kutuk kita, yang kata tu adik kita, yang kutuk kita tu yang ada kena darah daging dengan kita, Allah, sakit dia tu tak tahu nak apa. Maka kawan ni dia mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada adik-beradik, aku nak pergi buat baik, mereka nak duit, aku buat baik dengan mereka, mereka maki aku, mereka kata kat aku. Dia meluah dekat Nabi, dia cerita dekat Nabi. Macam-macam benda aku buat, tapi balasan sebaliknya mereka bagi kepada bila Nabi SAW dengar macam tu, Nabi jawab kepada dia, faqala Nabi SAW, la in kunta kama qulta. Nabi kata kat dia, sekiranya kamu macam yang kamu kata. Nabi kata kat dia, kalaulah hang betul-betul macam yang hang kata tadi. Maksud dia apa? Maksud dia, Nabi kata kat dia, macam kalau macam hang cerita tu, macam hang kata hang dah usaha dah buat baik, dia balas tak baik ke hang usaha dah cakap baik-baik, dia balas cakap jahat ke hang usaha dah tak mau putih hubungan, dia nak putih hubungan. Nabi kata, kalau macam itulah hang kata, kalau macam itulah hang buat, la in kunta kama qulta, kalau macam tu Nabi kata, maka kata Nabi SAW, faka'annama tasifuhumul mal. Nabi kata, seolah-olah kamu ni macam bagi bara panah dekat dia. Nabi kata, kalau macam tu hang buat baik dekat banyak, hang kekal macam tu, Nabi kata seolah-olah hang tengah bagi dekat mereka satu bara panah. Satu bara panah. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata, wala yazalu ma'aka minallahi zahiran alaihim ma dumtu ala salim. Nabi kata, sentiasalah Allah akan tolong hang. Kalau hang masih dalam keadaan macam tu, hang tak putus asa, langsung, hang masih kekal lagi dengan pegang prinsip kata macam mana pun adik-beradik aku buat jahat lagu mana pun dekat aku takkan nak buat jahat pada kamu. Tuan, ada orang dia pegang prinsip macam tu. Hang ada darah daging dengan aku, hang adik aku, hang kakak aku, lagu mana jahat hang pun aku takkan buat jahat, sebab hang kena adik-beradik dengan aku. Nabi kata, kalau hang masih kekal macam tu, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumtu ala zalim. Nabi kata, sentiasalah Allah akan tolong hang selama mana hang terus jaga macam tu. Nabi sebut, Nabi bagi saran motivasi kat dia, kekallah hang macam tu. Sebab apa? Selama mana hang macam tu, selagi itulah Allah akan bantu dan Allah akan tolong hang. Tuan, hadis riwayat daripada Muslim. Baik, daripada hadis ni boleh kita ambil faham apa? Yang pertama, tuan-tuan, Islam tetap nak suruh kita buat baik walau macam mana keadaan sekali. Yang kata agama Islam ni, yang kata kita ni, yang kata Islam tetap perintah walau macam mana sekalipun keadaan.
Tak kira macam mana pun, kalau orang tu nak buat baik, dia akan buat baik walaupun dia dikhianati. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, kadang-kadang ada kebaikan yang kita rasa macam merugikan kita. Ada kebaikan yang kita buat yang kita rasa seolah-olah macam merugikan kita, seolah-olah macam tak kena dengan kita, seolah-olah macam benda tu berat sebelah. Ada kebaikan yang kadang-kadang macam tu. Sedangkan di sisi Allah, pahala ganjaran dia cukup besar. Contoh macam hadis yang kita sebut tadi. Kawan tu nak buat baik, dah buat baik dah dengan adik-beradik dia. Kalau ikut hati ni, putih buang senang. Hampa buat baik, kami buat baik, hampa balas jahat, lagi tak bagi buat terus. Senang. Tuan-tuan, ataupun contoh mudah dia apa, tuan-tuan, kita keluar masjid, kasut tak ada. Kasut tak ada. Baiknya lagu mana? Kita balas kasut orang lain pula lah. Dah orang balas kasut kita, kita balas pula. Nak bagi rantaian tu. Lagu tu tak jadi, pakai tak habis. Lagu mana? Kita kena korban sikit. Turunlah kita nyong-nyong dengan kasut tak ada sampai pergi kereta kita. Kalau kita pula sambung buat jahat, lagu mana orang buat jahat kat kita? Tapi tak habis kejahatan tu kalau kita duk tulis macam tu. Tuan-tuan, banyak cerita dan kisah yang kita ambil daripada sirah Nabi. Tuan-tuan tengok macam mana orang buat jahat kepada Nabi, Nabi tak balas jahat, Nabi balas balik. Kan? Kita pernah dengar kata-kata ni, kalau orang buat baik, kita buat baik balik ke orang tu, itu biasa. Itu biasa. Itu biasa. Kalau kita buat jahat, orang buat baik dekat kita, itu pun biasa. Tapi kalau orang buat jahat kat kita, kita buat baik kepada dia, itu luar biasa. Tuan-tuan, ini yang kita nak cuba tanam dalam masyarakat kita. Kita nak cuba hidupkan dalam masyarakat kita dengan budaya buat baik, dengan budaya suka buat baik seperti mana saranan Nabi. Bahkan lebih-lebih lagi kepada siapa? Kepada adik-beradik yang ada hubungan darah dengan kita semua. Sebab tu dalam satu cerita, tuan-tuan, isteri Nabi yang kita sebut tadi, Maimunah radhiyallahu anha, Maimunah ummul mukminin radhiyallahu anha, dia satu hari, tuan-tuan, dia jual dia punya hamba dia. Dia jual dia punya hamba dia ni, dia jual. Bila Nabi jual, bila dia jual hamba dia, bila Nabi balik pergi ke rumah dia, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, perasan tak hamba yang abang bagi dulu, hamba yang Rasulullah bagi dekat saya dulu, tak ada dah, saya dah jual dah. Saya dah bebaskan." Bukan jual, dia bebaskan hamba. Maka Nabi SAW kata, "Betul ke hang dah jual dah? Betul ke hang dah bebaskan dia?" Betul. Oleh kerana saya tengok dia nampak kesian, kalau mana saya bebaskan dia. Maka Nabi kata, "Alangkah baiknya kalau hamba tadi tu hang bagi kepada adik-beradik hang yang memerlukan." Siapa ada adik-beradik hang yang memerlukan, hang bagi kepada dia. Itu lebih baik daripada merdekakan dia. Tuan-tuan, macam begitu juga hadis yang cerita pasal apa? Kebun Bi'ruha. Kan ada satu telaga yang kita selalu dengar cerita, yang dia sayang dengan tu harta tu, dia nak bagi kepada Nabi. Nabi kata lebih baik kamu agihkan kepada adik-beradik kamu. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi nak habangnya, kadang-kadang ada kebaikan yang kita rasa seolah-olah merugikan kita. Biarlah kita sakit sikit, biarlah adik-beradik nak kata apa lagu mana pun dekat kita, kita kekal macam tu buat baik kepada dia. Dan kita ingat ganjaran yang Allah bagi kepada kita cukup besar. Sentiasa Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu, akan pelihara dan akan tolong kita.
Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, daripada hadis yang kita baca pada pagi ini, dua hadis yang kita baca pada pagi ini. Yang pertama cerita tentang bagaimana satu amalan yang boleh kita buat, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Kita banyakkan tasbih itu tuan-tuan bila-bila masa. Dengan banyaknya zikir itu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita dan memberi sebanyak-banyaknya ganjaran kepada kita. Yang kedua, hadis yang kita baca ini, seperti mana yang kita sebut tadi, kalau boleh kita usahalah buat baik kepada adik-adik kita walau macam mana keadaan sekalipun. Kerana apa tuan-tuan? Kerana janji Nabi, Allah Subhanahu wa taala tetap akan pelihara, akan bantu, akan tolong kita selama mana kita masih lagi dalam keadaan yang senantiasa nak menghubungkan hubungan silaturahim sesama saudara kita. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah beri ruang, peluang dan manfaat kepada kita untuk sama-sama kita laksanakan, kita amalkan. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan, insya-Allah. Tuan, terima kasih banyak-banyak yang sudi meluangkan masa pada pagi ini. Tuan-tuan, saya nak ajak kepada tuan-tuan semua, sama-sama kita doa banyak-banyak kepada Allah. Mudah-mudahan Allah angkat bala musibah, mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah tolong kita, dan mudah-mudahan kita yang dah diberi ruang dan peluang mai ke masjid ni, mudah-mudahan kekayaan kita boleh senantiasa mai di masjid seperti mana biasa, insya-Allah. Dan yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan kurangan daripada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhid barakat 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره وبركته وهداه. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.